Yang ketiga, mukjizatnya adalah kita membaca bahasa Arab, yang mana bahasa Arab yang kita dengar tiap-tiap malam ini adalah bahasa Arab yang umurnya dah berusia 2000 tahun. Bahasa Arab Quran ini bahasa yang tua di dunia. Dan dalam dunia tidak banyak bahasa yang boleh bertahan lebih pada 1000 tahun. Tidak ada. Bahasa Arab ni dah 2000 tahun. Hatta tuan-tuan yang mengaji lama di England, belajar Inggeris peringkat tinggi, 1991, apa ke TOEFL, TESA, benda semua. English, tinggi mana pun kita mengaji, tapi kalau English yang 1000 tahun dulu punya English, kita dah tak boleh baca. Dia panggil Old English, abad yang ke-12. Terror macam mana pun kita duduk di England bertahun-tahun, mendengar Old English, kita tak boleh cakap. Bahasa tu dah hilang. Sebagai contoh, bahasa Inggeris abad yang ke-12, saya ingat tak ada orang boleh faham. Contohnya, sebat seglod the fifth dagas. Ini bukan bahasa Jerman dah, bahasa Inggeris, Old English. Sebat seglod the fifth dagas. The boat sail for 5 days. Beza sangat ya. Apa lagi? Fifth batas segloda of a brim. Brim tu fahamlah sikit-sikit. Yang pertama tu, fifth batas segloda of a brim. The 5 boat sail over this. The boat sail over the sea. Hatta kalau dia nak menegur kita, good night. Macam mana cara memanggil good night? God need. Tak faham langsung. Jangankan bahasa Inggeris yang dah 1000 tahun. Bahasa Belanda yang 300 tahun pun payah nak faham. Belanda jajah tanah Melayu, jajah Indonesia berapa ratus tahun. Tapi kalau pergi semula orang Belanda tu datang tempat kita nak baca naskah dia asal, tak boleh baca lagi dah. Bahkan, tak payah bahasa orang lah, bahasa Melayu pun dah 3 kali tukar laras bahasa. Laras bahasa. Sebab itu bahasa klasik mana ada, kecuali tinggal untuk bahasa persuratan di istana. Warkah tulus ikhlas daripada saya Sultan sekian-sekian. Mudah-mudahan barang diwasalkan oleh Tuhan Rabbul Alamin. Apalah jua kiranya datang ke majlis orang tua saya. Yang bahagia Tun sekian-sekian di Putrajaya dengan kesejahteraannya. Wa ba'dal ahwal adalah saya dengan sukacitanya. Sekarang dah tak pakai dah bahasa itu. Zaman-zaman serama dulu ya. Hantar surat ke mak minta duit gitu. Sekarang tak ada dah. Sebab itu bahasa Arab bahasa paling tua dan masih kekal. Baik itu tak keterlaluan kalau kita sebut. Rasul SAW, kalau dia bangkit semula, dia datang ke Dewan Merdeka PWTC ni, suruh dia bagi ceramah, orang faham. Bahasa dia tetap orang faham. Bahasa Arab dia masih dikekalkan. Tapi bukan kita nak merendahkan. Kalau Nabi Musa hidup balik, kalau Nabi Isa hidup balik, belum tentu kita faham dia ceramah. Sebab bahasa dia tak wujud. Kalau Nabi Isa tu bahasa Aramaik. Aramaik ni the mother of Arabic and Hebrew. Memang tak faham. Bahasa bertulis tertua di dunia. Dah wujud lebih pada 3000 tahun. Dan sekarang penuturnya tinggal rare sangat dah. Makhluk hampir pupus. Di Iraq, Timur Laut, Syria, Tenggara, Turki. Dah tak banyak lagi. Sebab tak terjaga. Tapi bahasa Arab, kita warisi kitab berusia ribuan tahun bahasanya. Sebab itu bagi kita di Malaysia, kita warisi satu bacaan Quran. Qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Kenapa kita ambil daripada Qiraat Asim? Sebab dia paling masyhur, iaitu Hafs. Sanad dia berakhir dengan 5 sahabat yang pernah baca depan Rasul SAW. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki depan 5 orang sahabat. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu bacaan yang kita dengar tiap-tiap malam di majlis tilawah Al-Quran ini, sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun, dan itu adalah mukjizat. Dan yang keempat, mukjizat Quran ini adalah fakta saintifik yang begitu mencabar keilmuan manusia-manusia moden. Syaratnya kalau ditadabbur. Kalau sekadar dibaca sahaja dan ditaranumkan, tak dapatlah maksudnya. Lepas itu kita ucap tahniahlah kepada Rustia. Selesai qari-qariah membaca, ada ulasan ayat supaya dapat ditadabbur. Kalau tidak ditadabbur Quran, kalau sekadar dibaca dan dihafal, kita hanya mampu mendengar 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah,
6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra' sahaja. Tapi kalau ditadabbur dan dikaji, jutaan manfaat. Ambil satu contoh sajalah. Dalam Fatihah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang mentadabbur maksud alamin, khusyuk semayang. Segala puji bagi Tuhan sarwa sekalian alam. Berapa luaskah alam univers ini? Orang yang tadabbur bertemu jawapannya. Univers ini luasnya 20 bilion tahun cahaya. 1 bilion tahun cahaya bersamaan 9,455 bilion kilometer. Betapa besarnya univers ini. Siapa Tuhan paling besar? Allah. Allah lah yang mencipta matahari dan Allah yang mencipta mata semut. Sebab itu begitu luas sekali. Begitu juga kita memandang langit, bintang-bintang di langit. Berapa jumlah bintang di langit? Kajian daripada seorang astronomis dari University of Yale, namanya Dr. Peter Van Dokkum. Katanya bintang di langit jumlahnya ada 100 sektilion. Berapa 100 sektilion? Kalau nak tulis 100 sektilion, 100, 100,000,000,000,000,000, senang cerita ada 21 kosong, kemudian darab 3. Itulah jumlah. Darab pula 3. Itulah jumlah bintang yang ada di langit. Sebab itu bila kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sarwa sekalian alam, kita dapat merasakan besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak ditadabburkan, biasa sajalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam apa? Alam rumah tangga. Katanya itu sajalah. Alam perkahwinan, itu sajalah. Al-Quran banyak fakta-fakta sains kalau kita nak tadabburkan. Berkenaan dengan cakrawala bergerak secara terapung. Itu dalam surah Yasin ayat 40. Tentang bumi pergerakannya, An-Naml ayat ke-88. Pokok menghasilkan bahan bakar, Yasin ayat 80. Atom adalah benda paling kecil dalam surah Yunus ayat 61. Tentang fenomena makin tinggi kedudukan kita makin sukar untuk bernafas. Itu dalam surah Al-An'am ayat 125. Tentang ayat semua makhluk diciptakan berpasangan, Az-Zariyat ayat 49. Tentang proses kejadian manusia, surah Al-Mu'minun keseluruhannya. Tentang proses kegunaan besi, Al-Hadid ayat 25. Berkenaan tentang langit yang terkawal dalam Al-Anbiya ayat 32. Belum lagi kajian demi kajian yang dibuat oleh saintis-saintis Islam. Dr. Tariq As-Suwaidan misalnya. Dia buat satu buku, The Series of Scientific Miracles in Quran. Dia menulis tentang begitu kagumnya beliau kepada susunan-susunan dalam Quran. Contohnya dunia, Allah sebut dalam Quran 115 kali. Akhirat pun 115 kali juga. Malaikat, dia sebutkan 88 kali. Syaitan pun 88 kali juga. Hidup disebut 145 kali. Mati pun 145 kali. Faedah 50 kali. Rugi pun 50 kali. Susah 114 kali. Sabar pun 114 kali. Laki-laki 24 kali. Perempuan pun 24 kali. Iblis 11 kali. Mohon perlindungan iblis pun 11 kali. Musibah 75 kali. Syukur pun 75 kali. Sedekah 73 kali. Puas hati pun 73 kali. Zakat 32 kali. Berkat pun 32 kali. Muslimin 41 kali. Jihad 41 kali. Salat 5 kali. Bulan 12 kali. Tahun 365 kali. Lautan 32 kali. Daratan 13 kali. 32 darab 13 sama dengan 45. Peratusan laut 32 per 45 darab 100 bersamaan 71.1111%. Peratusan darat 13 per 45 darab 100 sama dengan 28.8888%. Jumlah darat campur lautan jadilah 100%. Ini baru cuplikan kecil daripada keajaiban demi keajaiban yang ada dalam Quran. Belum lagi fakta-fakta misteri di dalam Quran yang masih belum terungkap. Surah Ar-Ra'd, dia bermula dengan Alif, Lam, Mim, Ra. Alif ada 625 huruf. Lam ada 479 huruf. Mim ada 260 huruf. Dan Ra 137 huruf. Dan itulah jumlah huruf yang terbanyak dalam surah Ar-Ra'd. Begitu misteri sekali. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, ayo kita tadabbur Al-Quran.
Dan bersempena dengan tak berapa lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah pastilah Ramadan dan Quran tak dapat dipisahkan. Kerana Ramadan 3 perkara yang berkembar dengannya, As-Siyam, Al-Qiyam dan juga Al-Quran. Moga-moga kecintaan kita kepada Al-Quran semakin bertambah selepas daripada majlis tilawah Al-Quran ini. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.